Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Okey, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran masih lagi dalam penyata kewangan iaitu penyata kewangan yang ketiga yang kita panggil sebagai penyata aliran tunai. Sebelum tu, cikgu nak kamu kenal pasti, saya dan kamu kenal pasti apakah objektif pembelajaran. Yang pertama adalah definisi penyata aliran tunai, kena tahu apa itu definisi penyata aliran tunai. Yang kedua adalah dalam penyata aliran tunai terdapat butiran sama seperti kunci kira-kira dan penyata pendapatan yang telah kita belajar pada hari ini. Jadi, kamu kena kenal pasti apakah butiran-butiran yang ada dalam penyata aliran tunai. Terutama sekali bahagian-bahagian yang penting lah. Okay? Yang ketiga adalah mengetahui fungsi penyata aliran tunai. Apa tujuan penyata aliran tunai ini wujud? Okey, kalau kamu tahu definisi maka kamu akan tahu apa itu fungsi dia. Okey, nombor 4 adalah menyelesaikan masalah penyata aliran tunai. Yang ini sudah semestinya adalah latihan yang saya akan bagi. Maka kamu kena selesaikan mengikut pemahaman pembelajaran yang telah kita belajar. Okey, boleh faham ya? Okey. Kita dah belajar penyata pendapatan. Okay, kita dah belajar kunci kira-kira, akaun pendapatan, cikgu ulang balik, ini kali ketiga, kali keempat, kali kelima, banyak kali. Okay, penyata pendapatan terdiri daripada akaun perdagangan dan untung rugi, yang mana penyata pendapatan untuk mendapatkan untung atau rugi bersih. Okay, kunci kira-kira pula adalah satu penyata atau satu akaun atau satu lembaran yang menunjukkan harta syarikat iaitu aset. Ada dua jenis aset dan juga hutang. Ada dua jenis hutang iaitu liability. Okey? Boleh So now hari ini kita akan belajar tentang penyata aliran tunai. Okey, ini adalah penyata kewangan yang terakhirlah untuk dalam penyata kewangan. So dengar betul-betul. Okey, apa itu penyata aliran tunai? Penyata aliran tunai menunjukkan punca perolehan dan penggunaan dana ataupun kita panggil sebagai tunai bagi tempoh tertentu. Okey, peroleh dari mana kita mendapat? Peroleh itu dalam bahasa lain adalah mendapat. Daripada mana masuknya duit, daripada mana masuknya dana, daripada mana kita dapat kewangan kita. Itu contoh. Dan penggunaan, ke mana kita gunakan wang tersebut? Nama pun penyata aliran tunai kelas tunai. So ke mana kita belanja tunai tersebut ataupun dana tersebut. Alright, boleh faham Okey. Nanti cikgu akan terangkan dengan lebih terperinci di sana, okey? Okey. So sekarang saya nak kamu semua bagi perhatian yang sangat teliti, sangat fokus. Okey, kita dah masuk pun kepada penyata aliran tunai yang mana di hadapan kamu ini adalah sebuah ataupun bentuknya penyata aliran tunai. Okey, dalam penyata aliran tunai yang perlu kamu tahu butirannya yang pertama adalah baki bibi. Okey, baki bibi ini kalau dalam erti lain, baki bawah-bawah. Tapi dalam konsep saya kelas, saya sendiri sebab ini cara saya menghafal, baki bawa bersama. Daripada mana? Bagi hujung bulan kita bawa bersama pergi hadapan. Itu nanti kita ceritalah. Okey, apa maksud baki bibi? Jumlah tunai atau simpanan yang dimiliki oleh perniagaan pada awal tempoh tertentu. Okey, awal tempoh. Awal bulan, awal tahun. Okey, awal. Maksudnya, 1st January, 1st February, 1st March. Dia mesti first. Yang pertama. Baki bibi, baki bawa bawah ataupun baki bawa bersama. Itu saya punya istilah lah. Okey. Yang kedua adalah yang perlu kamu tahu adalah jumlah penerimaan berada dalam kolom penerimaan. Okey, jumlah penerimaan ni apa? Jumlah pendapatan dan sumber yang diterima dalam sesuatu bulan. Maksudnya dalam bulan Januari, dari mana duit datang? Dari mana sumber datang? Dari mana dana sampai? Okey, contohnya dalam kolom tu jualan tunai, pinjaman. Cikgu kenapa pinjaman? Kamu pinjam dan kamu dapat dana kan? Jadi itu dia masuk dalam penerimaan. Okey, yang ketiga. Jumlah pembayaran dalam kolom pembayaran ya. So itu adalah apa itu pembayaran? Jumlah perbelanjaan dan sumber wang yang kita guna atau kita bayar dalam sesuatu bulan tertentu.
Tadi kita dapat duit. Lepas tu dalam pembayaran kita guna duit tersebut, dana tersebut untuk melangsaikan sesuatu, membayar sesuatu. Contohnya kos jualan, ya, gaji, perbelanjaan sewa, faedah, pembelian aset. Butiran-butiran ini kita baca pun kita dah kenal pasti, oh ini perlu dibayar. Bukan diterima. Ya, kamu sebagai peniaga, cikgu kenapa gaji bukan diterima? Kamu sebagai peniaga, kamu bukan makan gaji. Kamu yang bayar gaji. Maka gaji itu berada dalam kolom pembayaran. Okey, boleh faham? Nanti kalau tak faham, kita akan pergi satu persatu. Saya suka tanyalah ya. Okey, next. Lebihan atau kurangan. Ini adalah perkara keempat yang penting kamu kena tahu, kelas. Okey. Lebihan atau kurangan. Lebihan bermaksud, berlaku sekiranya ruang penerimaan ini, jumlah penerimaan lebih besar. Jumlah penerimaan lebih besar daripada jumlah pembayaran. Maka di sini kamu akan terima lebihan. Tetapi sekiranya jumlah ini lebih kecil dari jumlah ini, jumlah penerimaan ini lebih kecil daripada jumlah pembayaran, maka kamu akan terima kurangan. Sebab tu dia letak situ lebihan/kurangan. So bila kamu dapat kurangan, kamu kena kurung dia, letak dalam satu kurungan macam yang kamu lihat di dalam skrin ni, kelas. Kurung 13,520. Masuk kat sini, ini kurangan, bukan lebihan. Okey, boleh faham ya? Nanti kita akan pergi lagi slide berikutnya ya. Okey, yang terakhir, butiran yang penting terakhir yang perlu kamu tahu adalah baki HB. Okey, baki HB adalah baki HB kalau saya punya pemahaman supaya saya ingat, baki hujung bulan lah. Bermaksud dia akan berada di hujung bulan. So saya ingat baki hujung bulan. Tapi kalau dalam akaunnya baki, nanti saya semak semula. Ya, okey, baki HB ni apa? Jumlah keseluruhan tunai di tangan dan di bank pada akhir tempoh tertentu. Akhir, tadi awal. Ini akhir. Nanti kalau saya ingat saya sebut apa itu baki HB, terlupa pula tiba-tiba ni. Tadi baki awal, ini baki akhir. Okey, boleh ya? So ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey? Ada 5 butiran yang penting kamu perlu tahu. Saya ulang, baki BB, penerimaan, pembayaran, lebihan atau kurangan dan baki HB. Kelas, tolong ambil penting ya semua anak-anak. Okey. Kali ni dalam bahagian slide sini saya nak ajar bagaimana setiap butiran-butiran tadi berfungsi. Macam mana kita nak dapat baki BB, macam mana kita nak dapat jumlah penerimaan, macam mana nak kira jumlah pembayaran, lebihan kurangan dan baki HB. Oh ya. Okey, baki HB tadi kita bermaksud baki hantar bawah. Kelas kalau dalam segi perakaunan dia baki hantar bawah. Tapi cara cikgu mengingat baki hujung bulan. Itu istilah cara kita mengingat je sebenarnya. Tapi istilah yang tepat kamu kena tahu jugalah baki hantar bawah. Baki BB, baki bawah. Okey? Okey, now cikgu terangkan bagaimana nak dapatkan item-item ataupun butiran-butiran tersebut. Okey, yang pertama. Jumlah penerimaan. Tambah. Okey? Yang pertama adalah jumlah penerimaan. Senang sahaja, jumlah penerimaan ini kamu tambahkan semua butiran-butiran kecil di dalam kolom penerimaan. Okey, so macam dekat situ 80,000 tambah dengan 10,000, kamu akan dapat 90,000. Jelas? Jelas kelas? Okey, penerimaan bermaksud tambahkan semua butiran dalam penerimaan. Contohnya dalam yang cikgu beri di hadapan, yang dalam kolom penerimaan hanya ada jualan tunai dan pinjaman. Maka tambahkan 80,000 dengan 10,000 dapat 90,000. Okey, jelas ya? Okey, now kita pergi kepada pembayaran. Okey, kita nak dapatkan jumlah pembayaran. Okey. Tambahkan juga sama macam penerimaan, tambahkan juga semua butiran dalam pembayaran, maka kamu akan dapat RM103,520. Boleh faham? Saya ulang, tambahkan semua butiran kecil dalam kolom pembayaran dan kamu akan dapat jumlah dia 103,520.
520. Kalau tak percaya tambah. Tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Dapat tak? Okay. Alright. Boleh 2 sudah. Okay. Next. Okay. Now cikgu nak pergi kepada jumlah pembayaran sudah. Jumlah penerimaan sudah. Okay. Ini sudah. Ini sudah. Now cikgu nak pergi kepada lebihan dan kurangan. Tolong tengok betul-betul. Cikgu dah letak dekat situ tolak. Apa yang ditolak? Okey, dia punya jalan kerja adalah tolak. Okey. So, jumlah penerimaan ditolak dengan jumlah pembayaran. Ya, walaupun jumlah penerimaan tu kecil lagi daripada jumlah pembayaran, dia punya apa tu kena tolak. Okey, kalau kalkulator kamu ada dapat negatif, maka kurungkan dia. Bermaksud kuranganlah. Kalau kalkulator kamu tekan-tekan, dia tak ada negatif, okey, maka itu adalah lebihan lah. Boleh faham? Itu simple matematik yang patut kamu tahu sebab kamu dah besar. Kita belajar sekarang adalah pembelajaran tingkatan 5. Okey, so saya ulang balik. Untuk mendapatkan lebihan dan kurangan, kamu kena tolakkan jumlah penerimaan kepada pembayaran. Okey, faham? So, bila kamu tolak 90,000, tolak 103,520, kamu akan dapat negatif 13,520. Maka kelas, itu adalah kurangan. Okey, nampak? Itu adalah kurangan. Faham ya? Okey, lebihan, jumlah penerimaan, tolak jumlah pembayaran, iaitu 90,000, tolak 103,520, dapat negatif 13,520. Kurangan berlaku di situ. Okey? Alright. Okey, next. So, cikgu nak tunjukkan baki BB pula. Baki BB. Baki HB. Silap. HB, hujung bulan. Di bawah ni baki HB, Di bawah baki HB. So, nak tunjuk baki HB. Cikgu dah keluarkan dekat situ. Okey, cikgu dah keluarkan dekat situ anak panah. Iaitu tambah, bukan anak panah. Simbol. Simbol tambah. Okey, operasi untuk mendapatkan baki HB adalah tambah. Okey. Kita tengok. Okey, baki BB tambah lebihan atau kurangan. Baki BB tambah lebihan atau kurangan. Okey. So, kamu akan dapat 86,480. Macam mana cikgu? Okey. Baki HB daripada baki BB 100,000 tadi tambah negatif 13,520. Means that contoh yang cikgu bagi itu adalah kurangan kelas. Kalau dia lebihan tak ada masalah. Now yang cikgu bagi itu adalah kurangan. Okey, kalau dalam matematik punya hukum, tambah berjumpa dengan tolak akan jadi tolak. Kamu belajar kan? Dalam matematik punya hukum, tambah jumpa tolak atau tolak jumpa tambah akan jadi tolak. So macam itulah jadinya kelas. Daripada tambah dia akan berlaku tolak. So baki HB kita 86,480. So, itulah dia kelas duit yang tinggal dalam kita punya perniagaan. Setelah kita tolak belanja apa semua. Okey, so 86,480 adalah baki duit yang ada dalam penyata aliran tunai kita. Itu duit kita lah. Baki hujung bulan kita. Hujung bulan. So, boleh faham kat situ Kalau tak faham boleh bertanya lah. Okey, baki BB datang dari baki HB kelas. Okey, baki BB. Cikgu macam mana dapat baki BB? Baki BB datang dari HB. So, 86,480 tadi adalah baki hujung bulan atau baki baki bawah lah. Baki hujung yang dalam bulan Januari. Baki akhir. Baki akhir dalam bulan Januari. So, dibawa kepada baki bawah-bawah iaitu baki awal. Baki awal bulan pada bulan Februari. Baki hujung Januari bawa kepada baki awal Februari. Itu adalah baki BB. Di Februari dia baki BB, di Januari dia baki HB. Saya rasa kamu faham apa yang cikgu cakap ni. Okey, boleh Saya rasa kamu dapat apa yang cikgu cakap. Okey, boleh So 86,480 bawa ke atas iaitu bawa kepada bulan Februari untuk dijadikan baki BB. Okey, samalah pada bulan Februari, baki HB di bulan Februari bawa kepada awal Mac, jadi baki BB lah. Okey, boleh dapat kelas. So ini adalah contoh-contoh pengiraan dalam penyata aliran tunai. Tak susah, senang sahaja
jika faham dan perbanyakkan latihan. Okey? Boleh? Okey, macam biasa, saya sangat menggalakkan soalan. Sila-silalah bertanya soalan. Okey. Okey, dengan itu maka habislah sudah pembelajaran kita untuk kali ini tentang penyata aliran tunai. So, macam biasa saya selalu nasihatkan kamu perlu belajar bersungguh-sungguh untuk kejar cita-cita anda. Janganlah kita sesal kemudian hari dengar cakap saya ni kelas ya. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua.